Kita intro dulu. La 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 la. Sebelum kita mulakan video kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin bertanyakan satu soalan. Nabi ada tak buat satu podcast, ajak beberapa orang kawan dia untuk mengumpat seorang agamawan lain? Ada ke tidak? Kalau tak ada, bermaksud orang itu telah melakukan perbuatan yang bid'ah. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kata mereka telah melakukan kesesatan yang besar. Dan kata mereka, kesesatan ini membawa kepada neraka. Betul ke tidak? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita keluar sekejap daripada bercerita tentang langkah Dubai yang begitu hangat diperkatakan pada ketika ini. Saya nak patah sedikit balik ke belakang bercerita berkenaan dengan podcast ini. Yang pernah saya komplain tak lama dahulu berkenaan dengan tajuknya yang bagi saya langsung tidak membawa nilai tambah kepada masyarakat dan langsung tidak ada manfaat. Melainkan podcast ini seolah-olahnya merupakan satu medan untuk 3 orang agamawan yang sendu untuk menggumpat seorang agamawan lain. Masalahnya, mereka tidak menamakan siapakah agamawan yang telah dimaksudkan dalam podcast ini. Mereka hanya menggunakan perkataan dia itu, penama itu, dia itu dan sebagainya. Dia tak sebut nama. Cumanya, tuan-tuan dan puan sekalian, ramai pihak beranggapan betapa entiti yang telah dimaksudkan dalam podcast ini ialah tidak lain tidak bukan Ustaz Azhar Idrus. Cuma kita tak boleh kata directly yang mereka tujukan podcast itu kepada Ustaz Azhar sebab mereka tak sebut nama. Nanti kalau kita kata benda macam tu, mereka akan sentap, mereka akan saman. Sebab apa? Sebab dia akan kata kita telah menuduh mereka melakukan perkara yang mereka tidak lakukan. Nampak tak dekat situ? Tetapi itulah dia. Kalau nak ikutkan, orang pekak pun rasa-rasanya boleh faham yang mereka tujukan benda itu kepada Ustaz Azhar Idrus. Cumanya podcast ini memang bak kata ramai orang menontonnya, adalah beberapa sahabat saya menonton. Dia kata podcast ini memang sangat-sangat cringe dan nampak sangat sore loser sebenarnya. Langsung tidak ada apa-apa nilai tambah seperti mana saya katakan tadi dan tidak memberikan manfaat langsung kepada penyatuan ummah ataupun untuk mencari titik persamaan dalam khilaf yang berlaku di kalangan para ulama' dan macam-macam lagi. Sebaliknya podcast tersebut telah berubah menjadi medan untuk mengumpat seseorang, mengatakan orang itu ini, orang itu dan macam-macam lagi. Dan salah satu yang diperkatakan ialah berkenaan dengan takrifan ulama' atau lebih tepat lagi konon-kononnya entiti yang telah menjadi subjek kepada podcast tersebut tidak segan silu untuk menggelarkan dirinya sendiri sebagai ulama' ataupun orang-orang awam dok panggil si fulan itu sebagai ulama'. Sedangkan gelaran ulama' ni konon-kononnya bagi mereka besar, tidak layak untuk digunakan oleh si fulan tersebut kerana si fulan itu tidak ada adab. Saya tak nak cerita lebih-lebih, saya nak anda dengar sedikit keratan daripada salah seorang panelis ini. Amaran, kalau anda tak tahan baran dan kalau anda tak tahan telinga anda bernanah, jangan dengar sampai habis klip ini. Skip, nanti kita akan ulas balik. Dan yang ketiganya berkenaan dengan ulama' ni. Nak pakai gelaran ulama' ni, siapa yang boleh letak dia tu ulama' ke tak ulama'? Bukan orang awam. Orang awam ni seolah-olah mari kita bertahankan ulama'. Betul ke ilmuwan? Sampai kata ulama' beracun. Oh, daging ulama' beracun Dan dan sebagainya. Dekati dengan kami ni lah ulama'. Bermajlis dengan para ulama'. Jadi kita pun heran, kita rasa macam kita tak nafilah dia tu banyak ceramah, tapi nak kata dia ulama' sampai sampai nak diangkat begitu tinggi. Buku apa yang menjadi rujukan yang ditulis? Kita yang belajar ni sampai orang kata apa? Menangis jugalah nak tulis tesis tu kan. Terpaksa berhadapan dengan beberapa orang profesor dalam bidang untuk mempertahankan tesis kita ni. Mungkin orang kita Arab pula. orang Arab pula, bahasa Arab pula kita tulis. Kita pun tak berani nak namakan diri kita ulama'. Mungkin pakaian belum ulama'. Kan? Kita pun takut nak pakai pakaian-pakaian yang macam ulama' ni kan. Takut-takut kerana kita bukanlah orang yang boleh jaga semua benda. Tapi orang awam ni senang-senang je letakkan gelaran ulama' tu pada orang yang dia suka. Sedangkan perkataan dia kotor. Jangan hina perkataan ulama', taraf ulama' ni dengan orang yang mulut lucah, mulut kotor, mulut jijik, mulut maki ni. Jangan pergi letaklah. Dia kena belajar adab. Kerana Ibnu Mubarak sebut kami belajar adab sebelum kami belajar ilmu. Berpuluh-puluh tahun kami belajar adab dulu. Jadi pergi belajar adab dululah sebelum nak declare tokoh kau ni sebagai ulama'. Kalau anda mendengar klip itu sampai habis, saya ucapkan tahniah kepada anda. Sebab saya sendiri tak tahan nak dengar sampai habis. Sebab saya rasa macam,
Allah, apa benda lah kau cakap ni masalahnya? Rasa macam bernanah telinga tu tak? Macam, Cringe gila, siut. nampak macam sore loser. Mempertikaikan, siapa panggil dia ulama'? Siapa dia nak gelarkan diri dia sebagai ulama'? Tak ada adab, mulut jijik dan sebagainya. Berapa banyak kitab yang dia telah buat. Tengok macam kami ini kan, kami buat tesis sampai pening kepala, sampai pecah kepala, pun tak berani panggil diri kami ulama'. Allahu Akbar. Tapi itulah, di situ macam ada sedikit talbis iblis dekat situ, iaitu macam nak berbangga dengan mereka yang buat tesis, yang dapat PhD, yang dapat orang kata apa, sijil dan sebagainya. Bangga betul. Kami ni buat tesis tau, kami penat tau belajar semua. Itu pun kami tak berani panggil diri kami ulama'. Dia senang-senangnya orang panggil ulama' dan macam-macam lagi. Tapi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Inilah yang dinamakan sebagai segolongan sore loser yang cuba untuk merendahkan seseorang yang lain. 3 lawan 1. Allahu Akbar. Lemah betul, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi sebelum saya cerita lebih lanjut dalam hal ini, apa sebenarnya takrifan ulama'? Ulama' itu apa maksud sebenarnya? Siapakah yang layak digelarkan sebagai ulama'? Kita akan cuba mendengar penjelasan daripada tidak lain tidak bukan Ustaz Azhar Idrus ketika ditanyakan soalan ini dalam salah satu kuliahnya tidak berapa lama dahulu. Jemput tuan-tuan. Siapakah ulama'? Ada dua. Ulama' ini bahasa Arab. Ulama' ini maksudnya orang-orang yang alim. Dia kalau kata satu tunggal itu dia alimun. Maksudnya seorang yang ada ilmu. Kalau seorang dia panggil alim. Tapi bila ramai jamaah dia baca ulama, dia begitu. Maknanya sekalian orang alim ataupun orang-orang yang alim itu makna ulama. Dan ulama ni pula ada pada lughah, maknanya tak kira ilmu apa pun, kalau banyak ilmu dia panggil alim, kalau tidak tidaklah. Tapi bila dikatakan ulama, dia terkena pada ilmu agama. Walaupun boleh kita kata ulama jet, ulama ekonomi dan sebagainya. Cuma balik kita guna bila sebut ulama, maksudnya ulama dalam bab ilmu agama. Jadi ulama itu maknanya kata jamak daripada perkataan alim, orang yang tahu. Apa makna alim? Allazi muttasifu bil ilmi, orang yang bersifat pengetahuan ada pada badan dia. Ilmu dia duduk di badan dia, bukan duduk di kitab dalam robot moh dia. Ilmu dia itu bukan duduk dalam hadis, dalam laptop. Duduk di Google dah, duduk di tubuh dia. Dia jalan tu ilmu jalan. Itu ulama. Macam kita ilmu duduk dalam laptop. Ada bateri, alihlah kita. Bateri laptop mampu bateri, tutup laptop. Wallahu a'lam. Itu bukan alim. Faham? Al-ilmu fi sudur. Ilmu itu tempat duduknya dalam dada. Kemudian dia ada gelar syekh dan sebagainya. Itu lagi tinggi martabat. Tidak semua ulama itu syekh. Nampak tak dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Penjelasan Ustaz Azhar Idrus sangat-sangat clear dan sangat-sangat menenangkan hati. Beliau beritahu dengan direct apakah maksud ulama sebenarnya, siapakah yang memakai gelaran ulama dan macam-macam lagi lah. Di mana ulama ini merupakan jamak kepada perkataan alim. Alim ini maksudnya berilmu. Maknanya ulama ini ialah sekumpulan orang yang berilmu. Macam mana orang itu boleh katakan sebagai orang yang berilmu? Bila ilmu itu ada pada badan dia, ada pada dada dia. Kira kalau orang tanya, dia boleh jawab. Orang tanya, dia boleh jawab. Dia tak perlu nak rujuk Google, tak perlu nak rujuk kitab. Kalau tak bawa kitab, saya tak ada jawab, saya terlupa. Dah nampak ada kitab. Dia boleh rujuk benda itu, tak ada masalah, dan dia boleh jawab terus, serta bila jawapan itu dikaji semula, jawapan itu benar belaka, tidak ada silap. Itulah sebenarnya ulama'. Dan ulama' itu pun belum tentu dia punya level tinggi. Ada level yang lebih tinggi macam syekh. Dan juga ada level yang boleh memberikan fatwa. Itu kita panggil sebagai mufti. Macam-macam level sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, kita nampak sebenarnya gelaran-gelaran agama ini seolah-olah macam cuba dieksklusifkan oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan ini lebih kepada takrifan Arab semata-mata. Ustaz, kalau ikutkan ustaz ini maksudnya encik. Tetapi digunakan oleh kita untuk menggambarkan seseorang yang mengajarkan ilmu agama dekat sekolah, dekat masjid dan sebagainya. Tapi macam saya katakan, tuan-tuan sekalian, jawapan Ustaz Azhar Idrus itu sangat-sangat relax. Dia kata ulama' ni gelaran orang berilmu je, kan? Tapi ulama' ni pun ada yang tak sampai level syekh. Tak semua ulama' tu level syekh. Dan macam-macam lagi lah. Dan perlu saya ingatkan dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalaulah mereka ini memaksudkan Ustaz Azhar Idrus, yang pertamanya, Ustaz Azhar tidak pernah menggelarkan dirinya sendiri sebagai ulama'. Beliau selalu kata beliau ni cuma ustaz-ustaz kampung yang sekadar menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama' yang tersohor sejak zaman berzaman. Boleh cek mana-mana CD kuliah beliau.
Semua yang disampaikan itu adalah daripada kitab-kitab yang beliau pelajari daripada 7 orang ataupun lebih guru-guru mursyid yang beliau bertalaki selama berpuluh-puluh tahun. Dan berkenaan dengan orang-orang awam seperti kita, senang-senang nak bagi gelar ulama kepada Ustaz Azhar Idrus dan sebagainya. Kita tak nak cerita panjang lah. Cuba anda dengar apakah yang telah dikatakan oleh ulama terkenal Syria, iaitu Syekh Ali As-Sabuni berkenaan dengan Ustaz Azhar Idrus. أتحبون أيها الإخوة أن تموتوا وتحشروا مع أبي جهل أم مع الشيخ الأزهري؟ هذا الشيخ العالم الفاضل خادم للإسلام، احفظوا عليه، فنحن جئنا لنستفيد منه لا لنفيدكم. نحن جميعا محتاجون إلى عالم رباني يؤمن بأن الله واحد وأن دين الله واحد هو الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فنحن نحب الشيخ جزاه الله خير الجزاء، وإن شاء الله سنحشر معه تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan sekalian? Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat tersohor, terkenal dalam dunia Islam, turut mengatakan bahawa Ustaz Azhar Idrus itu merupakan ulama. Adakah Syekh Ali As-Sabuni itu orang awam seperti saya, seperti anda semua? Tidak. Syekh Ali As-Sabuni itu seorang yang sangat-sangat alim, seorang yang sangat-sangat luar biasa, mendapat gelaran syekh lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi beliau yang mendapat gelaran syekh ini menggelarkan Azhar Idrus sebagai seorang ulama yang sangat-sangat luar biasa. Jadinya siapalah kita untuk menafikan kata-kata Syekh Ali As-Sabuni. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Saya faham pasti akan ada kepanasan dengan video saya pada kali ini. Tetapi saya bukan hendak mencari balah. Saya cuma hendak menegur mana-mana pihak supaya berhentilah berbalah. Sekarang ini, dunia Islam negara kita ini terutamanya memang ditekan dengan macam-macam isu, termasuklah campur tangan daripada orang-orang kafir. Semakin lama, orang-orang kita semakin lari daripada agama Islam. Semakin lama, kita semakin dijauhkan daripada untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Semakin lama, kita semakin diberatkan dengan permasalahan-permasalahan yang selama ini kita tidak pernah terfikir langsung, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, mengapakah kita mesti menghabiskan masa untuk mencari gaduh sesama kita? Mengapakah para agamawan ini yang sepatutnya menggunakan ilmu mereka untuk mencerahkan umat, untuk memandaikan umat, untuk menjaga umat agar terus kekal pada jalan Nabi dan juga jalan Allah, mengapakah anda menghabiskan masa untuk mengumpat orang lain, menghabiskan masa untuk mencari kesalahan orang lain, menghabiskan masa untuk lebih membesarkan lagi perbelahan? Itu bodoh namanya tuan-tuan sekalian. Bodoh nak mampus masalahnya. Jadi pada para agamawan ini, berhentilah daripada berbalah, berhentilah daripada nak merasa diri itu bagus dan sebagainya. Fokus untuk membantu memantapkan lagi umat Islam dekat negara kita ini. Kita lagi perlukan para ulama, para ustaz, para muallim ini untuk terus memimpin umat. Elak daripada bergaduh, elak daripada berpecah. Tetapi kalau itu pun anda gagal nak buat, saya cakap terus terang, tak payah tunggu ustaz, tak payah tunggu ulama. Saya akan jumpa anda dan tanyakan soalan ini, biar anda reti. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?